Kita tak pasti lagi MCO tamat ataupun dilanjutkan. Right? Jadi yang pasti kita cuba elakkan perhimpunan. Kalau contohnya kita ada pelajar-pelajar universiti, mereka ingin kembali kepada kampung mereka, tetapi kita kena pastikan tiada perhimpunan ataupun kesesakan berlaku di stesen dan sebagainya. Itu yang paling penting, elakkan kesesakan. Dan juga kita pastikan untuk penjarakan, amalkan penjarakan daripada satu individu ke individu yang lain dan kerap mencuci tangan dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita masih memantau data-data kita setiap hari, sama ada MCO akan disambung ataupun tidak. Kita masih belum lagi membuat sebarang keputusan. Tetapi apa yang pasti, kita ada 6 kriteria sebelum kita laksanakan untuk tamatkan MCO. Antara kriteria yang pertama ialah kita lihat kepada kawalan sepadan. Jadi kalau kita berhentikan kawalan sepadan, maka ada besar kemungkinan mereka yang datang ke Malaysia akan membawa penyakit tersebut. Sekarang pun kita dah tahu 95 daripada warga negara Malaysia yang pulang dari luar negara membawa penyakit tersebut. Dan kita saring dan kita letak mereka di pusat kuarantin. Dan daripada 95, 68 daripada mereka adalah daripada Indonesia. Kembali pada Indonesia. Dan 12 daripada United Kingdom. Dan 5 daripada Singapura, 4 daripada Turki, 3 daripada Netherlands dan 2 daripada Amerika Syarikat dan 1 daripada Perancis. Yang ini telah dikesan positif dan kita telah asingkan mereka dan kita masukkan mereka ke ward untuk pemantauan dan rawatan. Dan yang seterusnya kalau kita lihat yang penting ialah kawalan sepadan. Dan yang kedua ialah kawalan pergerakan. Yang inilah kawalan pergerakan, kita cuba elakkan daripada jangkitan melalui satu individu ke individu yang lain. Kalau kita duduk di rumah, keberangkalian kita untuk dijangkiti adalah kurang. Tetapi kalau ada kesesakan perhimpunan dan kesesakan, contohnya ada keberangkalian untuk dijangkiti. Keboleh jangkitan virus tersebut, mungkin kalau ada seorang yang positif, dia boleh menjangkiti ramai lagi kalau dalam tempat yang sempit ataupun ada perhimpunan. Yang ketiga, kita lihat kepada sistem kesihatan kita. Jadi sistem kesihatan kita dari segi makmal kita dapat upaya untuk mengesan tak kes-kes yang positif. Dan tanda aras WHO ialah untuk mengesan, contohnya kita gunakan PCR ialah 24 hingga 48 jam. Jadi kita kalau boleh kita nak kurangkan masa yang diambil untuk melaksanakan ujian PCR ke lebih kurang pada 24 jam. Yang ketiga juga kita lihat kepada sistem kesihatan kita, sama ada ward kita cukup, ICU kita cukup dan sebagainya. Kalau sistem kita bagus, itulah satu daripada indikasi sebelum kita tamatkan PKP. Dan yang keempat, kita perlu melaksanakan tindakan-tindakan kita untuk melindungi mereka yang berisiko tinggi. Contohnya mereka yang berusia, mereka yang OKU, mereka yang dapat rawatan kemoterapi dan mereka yang ada penyakit komorbiditi dan sebagainya. Itu tindakan yang keempat. Jadi yang satu kawalan sepadan, yang dua ialah kawalan pergerakan, yang ketiga sistem kesihatan, yang keempat melindungi. Yang kelima ialah di mana rakyat bersama dengan kita kena amalkan norma-norma yang baru, iaitu contohnya penjarakan, cuci tangan dan elakkan perhimpunan. Dan yang keenam yang paling penting ialah kita kena melihat bagaimana kita dapat kenal pasti kawasan dan juga mendapatkan komuniti bersama dengan Kementerian Kesihatan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan dalam komuniti tersebut. Yang inilah 6 kriteria ataupun strategik ataupun rangka yang kita ada, dan rangka ini perlu diamalkan oleh setiap kementerian, setiap jabatan untuk melihat bagaimana kita boleh orang kata soft landing untuk exit strategy.
Dan jadi kita masih dalam peringkat perbincangan, iaitu ini hanya rangka tetapi perbincangan dari segi pelaksanaan. Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi tadi saya telah menyebut tentang langkah-langkah, 6 langkah yang patut kita ambil sebelum kita pertimbangkan untuk menamatkan PKP. Jadi yang 2 langkah yang paling penting ialah, satu ialah kawalan sepadan. Jadi kes-kes import kita dapat kawal. Kalau kita tak ada kawalan sempadan, kes-kes import boleh membawa virus tersebut ke negara kita. Jadi sekarang ni kita kena ketatkan kes-kes kawalan sepadan. Yang kedua ialah kawalan pergerakan, di mana kita nak kurangkan jangkitan kuman, iaitu keboleh jangkitan kuman. Sekarang ni kita ada 2041 kes yang keboleh jangkitan tu, iaitu kes yang positif, keboleh jangkitan tu tinggi. Jadi kita ada kes keboleh jangkitan, tetapi kita kena sekat daripada virus ni menjangkiti orang ramai. Contohnya kalau kita duduk di rumah, walaupun kita ada kes, kita sekarang ni kes 2041, kita akan asingkan mereka di hospital, kita pastikan mereka tak menjangkiti orang lain, individu-individu yang lain. Jadi tindakan tu penting untuk kita kurangkan kes. Sebelum kita pertimbangkan untuk tamatkan PKP, kita kena lihat keboleh jangkitan kes yang kita ada. Sekarang ni ialah 2041 kes. Jadi kita harap kita boleh kurangkan keboleh jangkitan kes dan mereka boleh dipulihkan dan jadi negatif. Sekarang ni positif, jadi ujian dia jadi negatif. Kalau kita boleh kawal, maksud dia ada satu pertimbangan untuk kita, untuk pertimbangan untuk tamatkan PKP ialah kawalan sepadan dan juga kawalan penularan COVID-19 di kalangan komuniti. Itu 2 penting. Yang ketiga, mungkin kita tak boleh ubah sistem kita perkasakan, pemantapkan sistem kita, iaitu hospital COVID kita, ICU kita, ventilator dan sebagainya. Kita boleh perkasakan kita atau mantapkan kita punya sistem. Yang keempat dengan kelima, tadi kita kata lindungi mereka yang berisiko tinggi. Yang itu yang keempat. Yang kelima ialah langkah-langkah pencegahan. Kita semua kena amalkan langkah-langkah pencegahan daripada dijangkiti, iaitu macam perhimpunan dan juga penjarakan dan sebagainya. Yang terakhir sekali ialah kita kena bekerjasama dengan komuniti, itu bersama dengan kita dan Kementerian Kesihatan, dan juga kita memberi tanggungjawab yang bersama dengan komuniti. Kalau komuniti boleh melihat pada langkah-langkah pencegahan bersama. Kerjasama serantau memang kita menggunakan rangkaian WHO yang kita ada, iaitu International Health Regulatory. Kita ada mesyuarat daripada masa ke semasa dengan WHO, juga berkongsi pendapat dan juga mendapat tunjuk ajar ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh WHO daripada masa ke semasa. Jadi yang tu kita dapat mantapkan kerjasama antara kita di peringkat ASEAN dan juga bekerjasama dengan negara-negara lain di bawah WHO. Saya ada soalan simple. Yang pertama, tanya sebab berjaya menurunkan kes. Tapi kalau lihat kes yang pulih juga menurun, mungkin Datuk boleh jelaskan sikit kenapa. Dan yang kedua, nak minta clarify sikit. Datuk kata pasal kawalan sempadan ni antara benda yang paling penting soalan kes import. Tapi adakah ini bermakna walaupun selepas PKP is lifted, adakah KKM akan mencadangkan supaya tumbuh kes di negara-negara luar juga kosong? Jadi kalau kita lihat, saya jawab soalan kedua dulu. Kalau kita lihat, kalau kita nak tamatkan PKP, jadi mungkin kita tak dapat tamatkan sekaligus. Mesti ada soft landing. Jadi tindakan kita yang penting. Yang pasti mereka yang tak ada kena-mengena ataupun tak ada kena-mengena dengan sektor ekonomi, contohnya duduk di rumah. Jadi message duduk di rumah masih kita akan syorkan mereka yang kalau boleh duduk di rumah, yang tu dapat memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ni. Itu yang penting. Jadi kita lihat sekarang ni, hari ni memang betul kes tu, penurunan kes yang discharge tu 54. Tetapi pesakit-pesakit masih dipantau di hospital Kementerian Kesihatan
dan apabila mereka cukup tempoh 14 hari, kita akan mengambil ujian. Sekali lagi, kalau negatif baru kita izinkan pesakit tersebut untuk pulang. Tetapi kalau positif, kita tak boleh discharge pesakit tersebut. Jadi ada yang pesakit yang mengambil tempoh 14 hari, ada yang lebih kurang, ada yang sampai 20 hari pun. Jadi yang pasti kalau positif, kita tak boleh discharge pesakit tersebut. Berbeza dengan negara-negara lain, mereka yang positif tetapi tak ada gejala, mereka yang positif ada gejala ringan, mereka tak dimasukkan ke ward tetapi dinasihatkan untuk duduk di rumah. Tapi kita kes positif kita ambil, kita masukkan ke hospital dan kita pantau di hospital. Dan kita juga memberi rawatan-rawatan kepada pesakit-pesakit tersebut. Okey, thank you. Yang paling cepat di tempat. Ya, kes yang import memang kita akan buat saringan. Jadi saringan kita penting. Sekarang ni kita lihat pada saringan kita, kita dapat mengesan 95 kes import, iaitu yang warga negara Malaysia. Tetapi warga negara lain kita tak benarkan mereka masuk ke negara kita sebab kita dah ada sekatan kat situ. Yang tu kita akan bincangkan dari segi untuk kepastian bagaimana kita dapat mengesan mereka yang datang ke negara kita yang tak ada virus. Itu yang penting. Jadi kalau kita ada kaedah penyiasatan yang bagus yang dapat mengesan mereka tak ada virus, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita tak dapat mengesan mereka, jadi kita kena kuarantinkan mereka tu untuk tempoh 14 hari. Okay, thank you.